Sambung. Jadi pemanasan dawai itu menyebabkan tenaga haba dibebaskan. Okey, cikgu ajar sekali macam mana cara untuk mengatasi masalah yang disebabkan rintangan gergelung ni. Kita boleh, cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga tu, kita gunakan kuprum yang lebih tebal. Kita boleh menggunakan kuprum yang lebih tebal supaya rintangan gergelung menjadi kecil. Sebab apa? Kan formula tadi tu R sama dengan rho LA luas. Jadi kita menggunakan panjang dia tetap sama. Panjang dia dawai tetap sama sebab kita nak lilit kan. Tetapi kita boleh adjust kepada keluasan dia. Apabila kita menggunakan dawai yang lebih tebal, maksudnya rintangan dia akan berkurangan lah. Rintangan dia akan lebih kecil. Jadi sebab arus boleh mengalir pada banyak ruang. Sebab dawai dia lebih besar berbanding dengan dawai diameter dia lagi kecil. Bila lagi kecil dia jadi sempit arus dia nak mengalir. So kita gunakan dawai. Punca kehilangan tenaga yang kedua adalah arus pusar. Medan magnet yang berubah-ubah tadi tu, ke atas ke bawah tu, akan mengaruhkan arus pusar dalam teras besi. Kalau kita tengok teras besi kan dia bentuk loop kan, bentuk macam bulat kan. Jadi arus tu akan berpusar-pusar. Ada nama dia arus pusar dekat situ. Sebab sewaktu dia pemotongan flux magnet tu akan wujudkan arus kan. Jadi arus tu akan berpusar-pusar. Jadi arus tu pusar, duk pusing-pusing tu nanti arus pusat ini akan memanaskan teras besi tu. Dia tak pergi direct kepada gergelung sekunda. Jadi dia terpusing-pusing, terpusar-pusar kat situ. Dia hanya memanaskan besi, teras besi sahaja. Tak 100% dikenakan pada gergelung sekunda. Teras besi yang panas membebaskan. Jadi bila dah panas teras besi tu, dia akan membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Jadi tenaga yang unggul tu sepatutnya terus dapat ke gergelung sekunda telah dicuri, telah diambil untuk arus pusar tu dah ambil, dan dia akan memanaskan, dia akan berpusing dekat teras besi tu. Dia tak connect betul-betul, dan jadi teras besi tu akan jadi panas. Jadi cara nak mengatasi arus pusar ni, gunakan teras besi berlamina yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi nipis yang dilekatkan dengan gam penebat. Kan tadi teras besi berlamina kan tadi cikgu cakap dia berlapis-lapis kan. Dia potong kecil-kecil tu. Dia kan berlapis-lapis kan. Jadi kita potong kecil-kecil teras besi tu dan kita gamkan dengan gam penebat. Sebab gam penebat kan dia apabila dia digamkan, jadi arus pusar tu tidak akan berlaku lah. Sebab dia penebat kan, tidak boleh mengalirkan arus kat situ. Jadi dia tak boleh nak berpusar arus tu kat situ sebab dia telah ada gam dekat situ, telah eliminatekan dia dan degamkan dia. Jadi dia teruslah arus yang sepatutnya mengalir daripada perubahan flux magnet tu akan terus ke gergelung sekunda. Tak ada kuranglah arus pusar dekat situ kalau kita guna gam penebat. Seterusnya adalah histeresis. Bukan histeria ni, histeresis ni. Apa histeresis tu? Teras besi dimagnetkan dan dinyah magnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Macam cikgu cakap tadi lah. Medan magnet yang berubah-ubah, dia akan, kalau daripada atas dia akan magnet, daripada bawah dia akan dinyah magnetkan. Jadi proses nyah magnet, dimagnet dan dinyah magnetkan pada secara berterusan di teras besi tu. Teras besi tu maksudnya perubahan magnet tadi tu di atas dan di bawah tu akan menyebabkan teras besi tu mengalami proses dimagnet dan dinyah magnetkan. Cikgu ulang balik. Teras besi dimagnetkan dan dinyah magnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Dia wujud disebabkan histeresis tu diwujudkan oleh proses nyah magnet dan dinyah magnetkan pada teras besi tu. Tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dipulihkan
sepenuhnya semasa penyah magnetan. Okey. Perbezaan tenaga ini dipindahkan kepada teras besi untuk memanaskannya. Okey, tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dipulihkan oleh sepenuhnya. Maksudnya tadi yang kita lilitkan tu, okey. Kalau dia daripada A dan B, kalau daripada A dia akan dimagnetkan. Tapi yang B ni akan dinyah magnetkan. Jadi proses sewaktu dia magnet dan dinyah magnetkan tu, magnet nak sampai ke bawah tu, pengaliran arus daripada atas nak sampai ke bawah tu, dia ada dia ada proses kosong kat situ kan. Dia ada kita panggil tu linkage. Tu lagging. Tak terfikir pula. Dia ada, kita panggil dia lagging kat situ. Lagging tu maksudnya perubahan fasa tadi daripada fasa A ke fasa V, dekat tengah-tengah tu kan dia ada kosong kat situ, ada lag. Ada ruang kosong dekat situ. Jadi dekat tengah-tengah tu berlakunya kehilangan tenaga lah dekat situ. Okey. Dia tidak dipulihkan. Maksudnya dia tak cepat. Daripada A, fasa A nak ke B tu dia ada lagging kat situ. Dia ada lambat sikit kat situ. Dia tak cepat. Maka dekat situ antara tu dia dah ada proses kehilangan lah. Perbezaan tenaga ini dipindahkan kepada teras besi untuk memanaskannya. Jadi proses lagging tadi tu menyebabkan besi tu, tenaga tu dipindahkan kepada tenaga haba jugalah. Okey, kehilangan tenaga dekat situ sebab dia mengambil masa daripada A nak ke B. Okey, sebab penting dia kena cepat. Bila cepat fasa dia daripada A ke B, nanti barulah perubahan flux magnet dia cepat. Okey, bila dia cepat dia akan paut ke teras besi lembut dengan cepatlah. Okey, kalau dia lambat kat situ nanti medan magnetnya akan terganggu. Jadi macam manakah cara untuk mengatasi masalah histresis ni? Okey, disebabkan proses dimagnet dan dinyah magnetkan ni, sebab ada perubahan fasa kat situ, so ada lagging kat situ. Kita menggunakan besi lembut sebagai teras. Sebab itulah kita menggunakan teras besi lembut. Sebab bukannya besi tu lembut. Okey, besi tu tetaplah seperti biasa, besi tu tetap keras. Tetapi konsep bahan yang kalau kita gunakan teras besi lembut ni, besi lembut tadi memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimagnetkan. Okey, jadi besi lembut tu dapat magnet dan dinyah magnetkan dengan cepat lah. Tak adalah wujud lagging tadi. Okey, ataupun dalam bahasa bukunya, besi lembut tu memerlukan tenaga yang lebih kecil sebab dia bergerak daripada A ke B tu dengan cepat. Dia tak adalah terhegeh-hegeh kan nak sampai dekat B. Bila lambat, bila lagging, jadi banyaklah tenaga nak digunakan. So gunakan teras besi lembut. Okey, untuk menggunakan tenaga yang kecil lah untuk dimagnetkan. Okey, seterusnya faktor yang terakhir adalah disebabkan oleh kebocoran flux magnet. Apa tu kebocoran flux magnet? Flux magnet yang dihasilkan oleh arus primer tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelong sekunder. Okey, primer sepatutnya kalau unggul, arus yang primer tu 100% perlu dipaut kepada teras besi lembut ke sekunder. Tetapi kenapa berlakunya kurang kat situ? Disebabkan oleh kebocoran flux magnet. Okey, jadi arus yang daripada primer tidak sepenuhnya dipautkan ke gelong sekunder. Mungkin kebocoran flux magnet ni mungkin disebabkan oleh cara gulung tidak begitu rapat. Okey, tak dililitkan dengan betul pun boleh mewujudkan kebocoran flux magnet. Jadi cara nak atasi kebocoran flux magnet ni, kita lilitkan gegelong sekunder di atas gegelong primer supaya semua flux magnet yang dihasilkan oleh primer akan melalui gegelong sekunder. Dia ubah, sepatutnya teras besi kan macam ni kan. So primer dekat sini, sekunder dekat sini. Cara yang terbaik dia boleh buat, dia dia di tengah-tengah macam tu.
Teras besinya tu, jadi dia lilitkan primer dekat atas, sekunder pun dekat sini. Dia macam bertindan. Supaya apabila dia bertindan, tak adalah kebocoran flux magnet. Okey. Ataupun cara yang kedua tu, kita boleh rapatkan dia. Okey, kalau nak buat macam tu, kita rapatkan. Yang kedua, kita rapatkan gegelung tu. Kita rapatkan gegelung tu, tak ada jarak yang terlalu besar. Kita rapatkan supaya flux magnet tu tadi, bila dia rapat, flux magnet tu kan akan tersebar kan. Bila rapat, jadi dia cepat masuk kepada gegelung sekunder. Berbanding bila dia jauh, dia dia ada gangguan, mungkin ada kehilangan tenaga kat situ, arus pusar lah apa, jadi lambat sampai ke gegelung sekunder. Jadi caranya kita boleh tindihkan gegelung primer, gegelung sekunder di atas gegelung primer, ataupun cara yang kedua, kita rapatkan gegelung sekunder dan primer tu, rapatkan bentuk susunannya. Okey, itulah tadi 4 punca kehilangan tenaga disebabkan oleh rintangan gegelung, arus pusar, histeresis. Histeresis tu adalah proses lagging tadi sewaktu teras besi lembut dinyah magnetkan dan dimagnetkan. So, kita kena guna teras besi yang lembut lah. Okey, yang betul-betul lembut, supaya bukannya besi tu yang lembut. Okey, bahan-bahan dia tu. Okey, teras besi yang pure. Dapat teras besi yang pure, yang asli punya. Itu maksud dia. Teras besi lembut ni, besi tu betul-betul asli. Barulah dia menggunakan tenaga yang lebih kecil untuk magnetkan dia. Dia boleh magnet dan nyah magnetkan dengan cepat. Dan seterusnya, kebocoran flux magnet. Arus yang daripada gegelung primer tak sampai kepada gegelung sekunder. Jadi kita rapatkan gegelung tu, atau kita tindankan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Seterusnya, okey, dalam operasi transformer, arus pusar merupakan satu punca kehilangan tenaga. Okey, ni topik seterusnya adalah tentang arus pusar. Okey, dalam transformer, arus pusar ni tak elok lah. Okey, sebab dia dia berpusar kat situ, menyebabkan teras besi lembut akan panas. Walau bagaimanapun, arus pusar membawa manfaat. Dia ada manfaat juga kepada manusia. Apa manfaat dia? Medan-medan ini mengaruh arus pusar pada dasar kuali. Kita kalau tengok buku teks, muka surat 165, di mana induction punya dapur yang tidak menggunakan gas, dia menggunakan konsep arus pusar. Okey, kalau dekat kuali tu baguslah arus pusar ni, sebab dia berpusar di dasar kuali. Kalau tengok gambar rajah tu, muka surat 165 tu, dia berpusar bulat-bulat tu, dan dia memanaskan dasar kuali. Ada gambar rajah kat sini. Ini dapur dia yang tidak menggunakan gas. So, dia ada gegelung kat situ, mungkin bekalan elemen pemanas dia kan. Okey, bekalan kuasa arus terus tu. Okey, dia kalau yang ini, kalau arus dia daripada atas, nampak tu dia daripada bawah ke atas. Yang ini dari bawah, yang ni daripada kiri ke atas, yang ni daripada kanan ke atas. So disebabkan oleh arus ulang-alik tadi. Okey, dan wujudkan perubahan flux magnet tadi, dan wujudnya arus pusar di dasar kuali tu menyebabkan kuali tu panas. Okey, konsep arus pusar digunakan untuk dapur tadi. Okey, dapur aruhan. Okey, kegunaan transformer dalam kehidupan harian. Transformer injak turun dan transformer injak naik. Transformer injak turun biasanya voltan yang rendah lah. Komputer ribbon, mesin fotokopi, fotokopi, kopi pula dah, dan mesin kimpalan. Ini kalau lama-lama kan kita rasa bila proses transformer, dia ada transformer ni dekat kotak hitam ni, sebab tu kita rasa kotak tu nanti lama-lama jadi panas. Okey, sebab adanya kat situ kehilangan tenaga tadi tu kan. Kehilangan tenaga menyebabkan dia panas. Berlakunya proses
perubahan flux magnet, pengaliran arus dan aruhan elektromagnet kan, di slide yang pertama tadi. Dan manakala transformer injak naik menggunakan voltan yang lagi tinggi lah, macam ketuhar gelombang di defibrillator yang nak masuk kat jantung tu kan, jantung tu kat hospital ada tu, dan mesin sinar X, ini adalah transformer injak naik. Dan yang terakhir dia nak menceritakan pasal sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Transformer memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa kepada pengguna. Ni stesen jana kuasa ni. Okey, di mana di bekalan kuasa penjanaan elektrik dekat stesen jana kuasa dia menggunakan transformer injak naik. Kenapa dia menggunakan transformer injak naik? Sebab dia nak membekalkan bekalan kuasa di rumah-rumah kita yang jauh. Kalau kita tengok ya, tempat penjana elektrik tu memang jauh lah daripada kawasan perumahan, kawasan yang ada penduduk kat situ. Jadi disebabkan tempat tu pun jauh, jadi dia menggunakan transformer injak naik. Sebab dia nak membekalkan. Kalau ada di slide yang seterusnya tu, sekejap kalau ada pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan menaikkan voltan dan menggunakan voltan yang tinggi dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Okey, seterusnya, hal ini mengurangkan kehilangan tenaga daripada kabel kuasa. So dia kena naikkan voltan dalam kabel kuasa tu supaya dia dapat memberi tenaga elektrik yang secukupnya lah kepada kediaman-kediaman. Dia kena tinggikan voltan supaya mengurangkan kehilangan tenaga elektrik. Supaya tenaga elektrik yang sampai tu dapat disalurkan dengan baik lah. Satu lagi, kalau kita naikkan voltan tu, arus dia akan menjadi kecil. Kenapa kena arus rendah? Sebab bila arus kecil, rintangan pun kecil. So kita tak naklah rintangan besar. Bila rintangan besar, jadi sedikit gangguan lah kan untuk sampai kalau rintangan dia besar, jadi kuasa daripada penjana elektrik tu untuk sampai ke kawasan hijau tu dia ada gangguan lah, banyak kehilangan tenaga nanti sebab dia nak melalui rintangan-rintangan. So pertama dia tinggikan voltan untuk tujuan dia untuk mengurangkan kehilangan tenaga dan mengurangkan arusnya. Okey. Sekejap. Untuk supaya arus dalam kabel menjadi kecil. Dan ada lagi tak? Atau slide cikgu ni lambat. Okey. Sorry. Dah nak habis dah. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, nanti kita tengok gambar, daripada transformer injak naik, dia dah kembali kepada transformer injak turun. Untuk apa dia tukar tu? Untuk menurunkan kabel yang kuasa dia tinggi tu tadi. Dia akan turunkan secara berperingkat-peringkat sehingga nilai yang sesuai untuk penggunaan industrian dan kediaman. Kalau kita tengok dalam gambar rajah ni, yang warna hijau tu, yang cikgu bulatkan di belakang ni, dia menggunakan transformer injak turun. Daripada bekalan kuasa tadi 20 kV, dia naikkan kepada 275 kV. Transformer injak naik supaya tenaga, dia naikkan voltan supaya tenaga yang sampai tu mengikut kadar yang bersesuaian lah. Dia tak nak kehilangan tenaga dekat situ. So dia naikkan voltan dia. Dan apabila sampai melepasi penghantaran elektrik tu daripada 275 kV, dia menggunakan transformer injak turun. Dia akan turunkan secara berperingkat-peringkat. Daripada 275 tadi, dia kurangkan sikit sampailah ke rumah kita dan di kawasan perindustrian. Inilah konsep. Mungkin ada nanti soalan dia, sebelum
sebelum penghantaran tenaga elektrik, apakah transformer yang digunakan? Selepasnya, apakah transformer yang digunakan? Okey.